السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الصعب والحزن إذا شئت ربي سهلا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن مشايخنا وعن أساتذتنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد. Saudara penerbit Ustaz Mahdi, khususnya kepada sidang pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, kita sedang bincangkan bagaimana tuntutan ke atas semua umat Islam, khususnya kepada mereka yang sentiasa melakukan dosa, supaya mengerti pintu taubat masih lagi terbuka. Ini berpandukan kepada kes seorang sahabat yang pada peringkat awalnya terkenal dengan dosa besar, dengan semua perbuatan mungkar telah dilakukan, fahsyak semuanya dikerjakan, dan termasuk membunuh pakcik kepada Nabi SAW, nama Hamzah. Tapi akhirnya datang tawaran Nabi SAW untuk dia menerima Islam, dan saya digugurkan segala kesalahan yang pernah dilakukan, seperti yang tertera dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, al-Islam yajubu ma qablahu, aslamta ala ma aslafta min khair. Nabi mengingatkan para sahabat yang masuk Islam, kamu masuk Islam, kebaikan yang telah kamu buat sebelum Islam dikira oleh Allah, dan kejahatan yang telah kamu lakukan semuanya dihapuskan olehnya. Jadi Allah SWT berfirman dalam ayat ke-29 dan 30, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul amara rabbi bil qist wa aqimu wujuhakum 'inda kulli masjid wad'uuhu mukhlishina lahud-din kama bada'akum ta'udun. Fariqan hada wa fariqan haqqa 'alaihim ad-dalalah. Innahum ittakhadhu asy-syayatin awliya'a min dunillah wa yahsabuna annahum muhtadun. Maksudnya, katakanlah Tuhanku menyuruhku berlaku adil. Hadapkanlah wajahmu kepada Allah pada setiap salat, dan semualah dia yang mengikhlaskan diri semata-mata kepadanya. Kamu akan dikembalikan sebagaimana kamu diciptakan dahulu. Sebagaimana sebahagian daripada kamu diberi petunjuk, sebahagian lagi menjadi sesat. Mereka menjadikan syaitan-syaitan sebagai pelindung selain Allah. Mereka menyangka mereka mendapat petunjuk darinya. Kata Imam Ibn Katsir, pandangan ini telah kita bahaskan. Ayat ke-29 menjadi bukti kepentingan untuk seseorang itu melakukan ikhlas dalam amalan dikerjakan, dan mestilah ada istiqamah. Istiqamah maknanya luzum ta'ah, sentiasa melakukan perkara-perkara ketaatan. Kata Syekh Abdul Rahman Nasir As-Sa'di dalam satu kitabnya menceritakan tentang syajaratul iman. Iman ini adalah bersifat seperti pokok, seperti yang digambarkan dalam ayat 24 surah Ibrahim. Jadi bila pokok ini dia tertakluk subjek kepada gangguan, kepada perkara-perkara yang boleh merosak, membantutkannya. Kadang-kadang bantut disebabkan kurang baja, kurang air. Itu gambaran yang tepat pada di manusia sebenarnya. Jadi kesihatan manusia ini adalah dengan pilihannya, dengan ketentuan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sidang pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, ayat 29 dan 30 kata Ibn Badis As-Sanhaji, seorang ulama dari utara Afrika yang terkemuka dalam kitabnya, dalam kitab tafsirnya, beliau mengingatkan bahawa ayat 29 dan 30 ini menjadi satu gesaan kepada orang-orang beriman agar jangan menangguh-nangguhkan taubat. Dan peristiwa yang telah kita bincangkan sebelum ini, kisah pembunuh kepada Hamzah yang bernama Wahsy bin Harb. Beliau ini bila dipelawa oleh Nabi untuk masuk Islam, dia kata, saya telah buat semua kejahatan wahai Muhammad. Saya bimbang tidak diampunkan oleh Allah dosa-dosa saya. Lalu Allah turun ayat surah Al-Furqan ayat 70, illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Kecuali yang bertaubat, beramal, beriman dan beramal salih, maka dia digantikan segala dosa-dosanya dengan kebaikan oleh Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dia kata ayat ini walaupun turun untuk memberi ampunan kepada orang macam saya, tapi di situ ada
Satu syarat iaitu kena bersungguh-sungguh dan taubat dikerjakan. Saya bimbang saya tidak bersungguh-sungguh dan taubat yang dikerjakan. Lalu Allah turunkan ayat ke-48 surah An-Nisa untuk memberitahu orang seperti Wahsy, janganlah kamu bimbang terhadap kerja dosa yang telah kamu lakukan, Allah tidak mengampunkannya. Allah turunkan ayat 48 surah An-Nisa, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah SWT tidak mengampun dosa syirik saja, selain daripadanya semua diampunkan oleh Allah. Wahsy ini dia faham bahasa Arab. Bila dia dengar ayat ini dibacakan, utusan datang buat kali yang ketiga kepadanya. Dia kata perkataan masyiah, liman yasha' ni susah ni. Ni liman yasha' ni, kecuali untuk yang diampunkan. Saya takut saya tak termasuk pula di kalangan yang beri ampunan ni. Lalu Allah SWT turunkan ayat yang seterusnya untuk memaklumkan orang-orang sepertinya bahawa keampunan Allah ni adalah satu benda yang pasti sebenarnya. Dengan syarat kesungguhan, keikhlasan yang dilakukan dalam taubat itu. Iaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar ayat 53 khusus turun untuknya, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang banyak melakukan israf ala anfusihim. Israf ni maknanya melakukan dosa-dosa terhadap diri sendiri. Janganlah kamu putus asa dari rahmat Allah. Sungguhnya Allah ini mengampunkan semua dosa, dan dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bila turun ayat ini, berkatalah Wahsy, "Na'am, hadza fa-aslam." Masuk Islam Wahsy. Bila dengar janji Allah ini, tawaran Nabi ini kepadanya, dia pun masuk Islam. Faqala an-nas, ya Rasulullah, inna asabna ma asaba Wahsy. Qala hiya lil muslimina 'ammatun. Hiya lil muslimina 'ammatan. Jadi dalam episod ini, bila ayat ni turun untuk memberi gambaran bahawa pengampunan Allah ni kepada semua manusia, maka sahabat-sahabat pun merasa kepada Nabi, bertanya kepada Nabi, masa seolah-olah macam apa perasaan tamakkan dosa, tamakkan pahala daripada Allah SWT dan pengampunannya juga. Ni generasi sahabat, generasi yang cukup prihatin dalam perkara-perkara kebaikan, bersungguh-sungguh untuk memperolehinya. Mereka berkata kepada Nabi, wahai Nabi, takkanlah ayat ni khusus untuk Wahsy, kami pun melakukan benda yang sama seperti dia. Lalu Nabi telah mengatakan hiya lil muslimina 'ammatan. Ini ayat hukumnya untuk semua orang-orang beriman, semua orang-orang Islam. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah, ini kasih dan dirahmati olehnya, ayat ke-29 dan 30 ni merupakan kesaan kepada kita semua supaya mengerti, walaupun hidayah ni urusan Allah, tapi kita kena berusaha bersungguh-sungguh dengan ikhlas, dengan tawakal kepadanya, dengan istiqamah, sentiasa istiqamah dalam perkara-perkara ketaatan. Nanti kita akan lihat pengampunan dari sisi Allah SWT, kelegaan dan juga keseronokan melakukan ibadah, dan juga kemanisannya. Itu tanda ibadah kita diterima. Taubat yang kita kerjakan adalah ikhlas kepada Allah SWT. Kerana ini dibincangkan dengan panjang lebar oleh Dr. Yusuf Qaradawi dalam kitabnya bertajuk At-Taubah Ilallah. Sudah pun diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Satu ensiklopedia taubat yang penting untuk kita fahami bersama-sama. Saya pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, kemudian kita lihat ayat ke-31. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Wahai anak-anak Adam, pakailah pakaian yang bagus pada setiap kali kamu datang ke masjid. Makan minumlah, tapi jangan berlebihan, kerana sungguh Allah tidak suka pada orang yang melampaui batas, orang yang berlebihan, orang yang membazir. Bila kita lihat tafsiran dikemukakan oleh para ulama, contohnya Ibnu Jauzi dalam tafsirnya Zadul Masir, beliau berkata ayat yang ke-30, ayat yang ke-32 yang sedang kita bincangkan di sini, 31 dan 32, merupakan satu gambaran bahawa orang-orang musyrikin, orang jahiliah yang terdahulu, mereka ini melarang untuk memakai pakaian-pakaian bila masuk ke masjid, kerana dengan dakwaan yang telah kita bincangkan sebelum ini, hadis riwayat Muslim, anggapan mereka iaitu bila masuk melakukan tawaf ini perlu bersih. Jadi pakaian yang kita lakukan menyaksikan kita melakukan dosa. Orang Arab zaman dahulu ni merupakan kaum jahiliah yang akan yathuru li atfahil asbab, kata Said Qutb. Benda kecil pun boleh menyebabkan dia bergaduh, berperang berlama-lama, dengan sebab pembunuhan seorang, habis satu kabilah dibunuhnya.
dengan sebab satu perkara boleh menyebabkan permusuhan, perseteruan tak berkesudahan. Ini sifat orang-orang Arab yang terdahulu, panas. Benda kecil pun dia jadi gaduh besar. Jadi bila mereka nak melakukan tawaf, yang mana yang merupakan ibadah daripada tanggapan jahiliah sekalipun, maka perlu kita ni bersih. Bersih antaranya pakaian pun tak boleh pakai, kerana pakaian ni menyaksikan kita melakukan dosa sebelum ini. Jadi bila datangnya Islam, maka Islam telah pun mengubah kaedah berfikir ini untuk menyuruh umat Islam tawaf dalam keadaan memakai ihram sebagai contohnya. Dan selain daripada waktu tawaf, waktu dalam ihram mereka naklah pakai pakaian yang kemas, memakai haruman. Contohnya bagi orang lelaki, orang perempuan jangan pakai haruman. Kerana dalam hadis sahih Nabi SAW menjelaskan, mana-mana perempuan ayyuma imra'atin kharajat, orang perempuan muta'attiratan yang keluar dalam keadaan memakai atar, maka fahiya zaniyah, dia ini sebenarnya dinilai dosanya berzina. Sila pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Jadi dalam tuntutan ayat ke-31 dan 32 kata Al-Imam Ibn Jauzi dalam tafsirnya, sebenarnya untuk memperbetulkan fahaman silap orang-orang musyrikin, orang-orang jahiliah, yang mana mereka mengatakan makan pakaian ni tak boleh pakai pakaian elok dalam ihram, bahkan tak boleh makan makanan yang enak ketika dalam ihram. Al-Imam Qurtubi membuat satu penjelasan yang cukup menarik. Dan sebenarnya ayat ini bukan khusus untuk masalah ibadah saja. Dalam mana-mana keadaan sekalipun, bila kita mampu pakai pakaian elok, kenapa kita perlu pakai pakaian yang lusuh? Kita mampu menaiki kereta yang elok. Kalau gambaran dahulu, menaiki kenderaan yang elok, kata Al-Imam Qurtubi dalam tafsirnya, mengapa kita menaiki kenderaan yang uzur? Dulu kita pernah bincangkan hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, di mana Nabi ditanya, inna halana yuhibbu an takuna na'luhu hasanatan wa thawbuhu hasanan. Faqala inna Allah jamilun yuhibbul jamal walakin al-kibr batarul haqq wa ghamtun nas. Nabi ditanya oleh sahabat ketika Nabi menjelaskan isu kibir, takabur. Maka sahabat tanya, wahai Nabi, kami suka kasut cantik, baju cantik. Nabi jawab, inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Allah SWT cantik, Allah suka pada yang cantik. Jadi sama juga dalam kes ini, kalau kita lihat apa yang sedang kita bincangkan, kata Imam Qurtubi, maknanya alangkah malangnya bila ada tanggapan mengatakan tak boleh makan daging, kerana makan daging ni syahwat naik sangat. Tak boleh, kita kena kontrol syahwat. Memanglah setengah keadaan dia sufi tasawufnya, tazkiyatun nufusnya, supaya kita kawal diri kita, jangan ikut nafsu sangat. Tapi bukanlah makna selama-lamanya, kata Imam Qurtubi. Kenapa kita perlu pakai pakaian yang kasar, padahal kita berkemampuan untuk pakai pakaian yang elok, yang lembut? Tidak ada masalah sebenarnya. Yang penting kita mesti kawal diri kita daripada terjebak dalam bab takabbur, dalam bab menunjuk-nunjuk, mengangkat diri, sombong. Ini yang haram sebenarnya. Jadi ayat 32 ini membetulkan, kata Imam Qurtubi, Allah SWT mengingatkan kepada kita dalam ayat 31 dan 32, khuzu zinatakum inda kulli masjid, pakailah pakaian yang elok. Elok maksud di sini menutup aurat. Bagi orang perempuan, nanti kita akan bincangkan surah An-Nur dalam perspektif aurat dalam Islam. Pakaian bagaimana yang dimaksudkan. Contohnya, kena longgar, jangan pakai yang terlalu menarik, jangan pakai menutup aurat. Kadang-kadang dia elok pakaian tak menarik color tapi ketat pula, ataupun jarang pula. Ini juga tak menepati apa yang dimaksudkan oleh firman Allah Subhanahu Wa Taala, ketetapan syarak. Jadi kata Imam Ibn Jauzi, kalau kita lihat dalam ayat yang ke-31 ini, bila Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kita, wa kulu washrabu, dan makanlah kamu dan minumlah, wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Di sini maksudnya ada dua perkara. Yang pertama, sama ada yuhtamal an yakuna hadha amrun bitawassu' fil a'yad. Maksud di sini mungkin ayat ini fokusnya dalam suasana raya. Kita menyambut hari raya, kadang-kadang kita masak lebih, kita pakai pakaian yang indah. Ini semua dalam kaitan jangan membazir. Membazir ni maksud dia apa? Saya semua tarik dengan pandangan dikemukakan oleh Al-Imam Al-Ghazali tentang isu membazir. Membazir ni maksud dia kita pakai lebih daripada keperluan, ataupun kita pakai lebih daripada keperluan, ataupun kita terlibat dalam perkara yang haram. Ini membazir namanya. Membazir ada dua, kita pakai lebih daripada keperluan. Umpamanya kalau kita perlu ada 2 kenderaan, mengapa kita beli sampai 3 kenderaan, akhirnya tak pakai pun satu. Kita perlu pakaian sekian banyak, kita pergi tambah lagi pakaian. Tambah tak perlu, yang lama tu dah lusuh, memang perlu diganti. Tapi hadiahkanlah kepada orang yang memerlukan. Barangkali pakaian yang lusuh pada kita cukup berharga pada orang-orang yang susah.
di mana-mana tempat yang mereka hidup melarat, di negara kita sendiri ataupun di tempat lain. Jadi fahaman seperti ini, mentaliti memakai pakaian, menyimpan pakaian banyak-banyak, ini perlu kita jaga sekalian pendengar sekalian, berlawanan dengan apa yang diajar oleh Allah SWT. Wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Maknanya israf di sini, kata Ibnu Jauzi, bukan difokuskan kepada makan dan minum saja, malahan dari semua benda. Al-libas pun termasuk juga, pakaian juga termasuk. Dan Imam Ghazali mengemukakan hujah yang kuat dari surah Al-Israf ini, bermakna ada dua, mengandungi dua makna. Sama ada memiliki lebih daripada keperluan, ataupun yang kedua, kita terlibat dalam perkara-perkara yang haram. Saya mendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Dan kalau kita lihat, Imam Al-Mawardi menjelaskan, innahu la yuhibbul musrifin. Innahu la yuhibbul musrifin. Allah SWT tidak suka pada orang yang melakukan pemaziran. Ada dua makna. Yang pertama, ahaduhuma la yuhibbu af'alahum fi saraf. Allah tidak suka perbuatan yang membazir itu, Allah tidak suka. Yang kedua, wasani la yuhibbuhum fi anfusihim li ajli saraf. Allah SWT bukan tak suka perangai, Allah tak suka pada zat, pada orang-orang yang membazir itu sendiri yang Allah SWT tidak suka. Dalam kedua-dua keadaan, kita mengundang kemurkaan Allah SWT. Sama perbuatan kita dibenci oleh Allah ataupun diri kita dibenci oleh Allah, kedua-duanya muskilah, kedua-duanya masalah kalau kita tidak tangani dengan baik. Kemudian ada pandangan menarik oleh Ibnu Jauzi dalam wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Wala tusrifu ni ada tiga pandangan. Yang pertama, ahaduha la tusrifu fit tahrim, qalahu Suddi. Wathani ma'nahu la ta'kulu haraman fa innahu israf, qalahu Ibn Zaid. Wathalith la tusrifu fi akli ma zada ala syab'i fa innahu mudirrun. Wa qad ja'a fil hadith aslu kulli da'in barada, yani at-tukhmah. Ni pandangan oleh Ibn Jauzi. Beliau mengatakan bahawa wala tusrifu ni jangan kamu membazir. Ada tiga pandangan. Yang pertama, jangan berlebihan dalam perkara-perkara yang haram. Haram ni buat satu berdosa, kalau buat dua tiga berterusan, lagi bertambah kemurkaan Allah pada kita. Ini pandangan Suddi. Pandangan yang kedua, wala ta'kulu haraman fa innahu israf. Jangan makan yang haram. Ini pandangan ni sama dengan pandangan Al-Imam Al-Ghazali. Kerana makan yang haram ini namanya israf, melampaui batas. Yang ketiga, la tusrifu fi akli ma zada ala syab'i fa innahu mudirun. Jangan makan lebih daripada kadar kekenyangan. Kenyangan ni kita sendiri boleh ukur. Maknanya bila makan lebih, ini sudah pun menyebabkan kita termasuk dari kalangan israf. Dan dalam hadis Nabi SAW menjelaskan, janganlah kamu makan berlebihan, kerana makan berlebihan ni boleh menyebabkan penyakit. Ini satu pandangan yang dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi. Saya mendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Jadi dalam ayat yang ke-31 dan 32 ni ada kaitan dengan sebelumnya, di mana orang-orang musyrikin yang terdahulu sudah pun mengharamkan diri mereka dari menikmati hidangan yang lazat ketika berada dalam musim haji contohnya. Malahan mereka sudah pun mengharamkan diri mereka untuk memakai pakaian waktu tawaf, dan tidak boleh pakai sebarang perhiasan waktu tawaf. Pakaian-pakaian indah dibuka, ditanggalkan, kerana mendakwa itulah cara pendekatan yang paling efisien, yang paling efektif untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Perkara ini dibetulkan dengan datangnya Islam. Nabi SAW membacakan ayat ini kepada mereka, ayat keempat, ayat ke-32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-tayyibati minar rizq. Qul hiya lilladzina amanu bil hayatid dunya khalisatan yawmal qiyamah. Kadzalika nufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Katakan wahai Muhammad, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah disediakan untuk hamba-hambanya dan rezeki yang baik-baik? Katakanlah, semua itu untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, dan khusus untuk mereka pada hari kiamat saja. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu untuk orang-orang yang mengetahui. Sebelum ini telah kita lihat pandangan oleh Imam Qurtubi bahawa orang-orang beriman tidak dihalang dari memakai pakaian yang indah, pakaian yang elok, selagi dia bukan merupakan pakaian yang diharamkan. Bukan pakaian rompak, bukan pakaian curi, bukan sutera bagi orang lelaki sebagai contohnya, tidak mendedahkan aurat, tidak terlalu ketara perhiasannya. Ini antara syarat-syarat dikemukakan. Maka pakaian tersebut dianggap sebagai satu perhiasan yang dibenarkan kepada orang-orang yang beriman. Siapakah yang mengharamkan, melarang perhiasan yang Allah beri kepada hamba-hambanya dan rezeki yang baik-baik bagi mereka? Menikmati ini semua adalah halal, harus.
Dan telah kita bincangkan, hum darajatun indallah, manusia di sisi Allah ni berbeza-beza. Barangkali bagi yang berharta, bagi dia penggunaan ataupun dari sudut gaya hidupnya, lifestyle-nya berbeza daripada orang yang miskin yang pendapatannya rendah. Jadi dia tidak membazir dalam konteks penggunaannya itu, kerana itu memang selari dengan keadaan kewangannya. Bagi orang miskin pula tentulah lebih rendah daripada orang yang kaya. Ini perkara yang sepatutnya kita orang beriman faham. Sidang pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, jadi dalam ayat yang ke-32 ni, kalau kita lihat pandangan yang dikemukakan oleh para ulama mufassirin, contohnya Al-Imam Al-Mawardi, kata beliau, qul man harama zinatallahi allati akhraja li ibadihi, yani sitrul aura raddan ala tarkiha min al-arabi bit-tawaf. Orang Arab melarang memakai sebarang pakaian waktu tawaf. Datang Islam untuk membetulkan perkara itu dan mengatakan pakaian ni sebagai perhiasan yang menutup diri kamu, maka sewajarnya kamu pakai, tidak ada halangan. Kemudian kata beliau, wa yuhtamal thaniyan an yurid zinataha fil libas. Mungkin juga maksud di sini umum, bukan fokus kepada masalah tawaf dalam keadaan bogil saja. Sebenarnya dalam semua keadaan orang-orang beriman dibenarkan untuk memakai pakaian yang elok, yang indah, selagi dia menepati kriteria dress code yang ditetapkan dalam Islam sendiri. Kemudian wat tayyibati minal rizq, dan rezeki-rezeki yang baik ini, kata beliau, ada beberapa pandangan, ada dua pandangan. Yang pertama, annahum kanu yuharrimuna fil ihram aklas sumni wal laban, qalahu Ibn Zaid wa Suddi. Pandangan yang pertama mengatakan tayyibat rizq yang dilarang mereka untuk makan ini, antaranya dalam ihram tidak boleh makan makanan yang berlemak, minum susu dan sebagainya. Ini adalah perkara yang tidak benar. Sebagai seorang Islam, sentiasa dibenarkan untuk menikmati makanan yang baik selagi dia halal. InsyaAllah kita akan bincangkan perkara ini lebih lanjut dalam ayat akan datang. Sebelum kita masuk ke ayat yang 33 dan 34, wallahu alam, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.